بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali mari sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul di dalam satu program kuliah maghrib. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati akan pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan akan kita semua kefahaman yang benar, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hamba yang saleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ad-dunya darul bala. Dunia ini tuan-tuan ialah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, menurunkan ujian, kesusahan, kepayahan, kesulitan kepada hamba-hambanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat tuan-tuan, keadaan kita sekarang ini, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemik COVID-19 yang bukan hanya menimpa ataupun kesannya itu dirasai oleh masyarakat di Malaysia ini, bahkan ia turut memberi impak kesan secara global melibatkan manusia berbilang negara dan berbilang bangsa. Maka tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ada pula pada bulan lepas kita lihat bagaimana ikhwan-ikhwan, bagaimana saudara-saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rumah mereka dinaiki air, terlibat dengan banjir. Masya-Allah. Subhanallahil azim. Maka ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar memberi kabar gembira, berita gembira kepada siapa? Kepada umat baginda yang bersabar di atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu daripada tanda-tanda ataupun alamah sifat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat bagi orang yang dikehendaki oleh Allah taala baginya akan kebaikan yang besar, Allah Subhanahu wa taala akan jadikannya di kalangan orang-orang yang bersabar di atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas mereka. Sikap orang-orang saleh, sikap golongan-golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, apabila ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, mereka akan tetap dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah yang menimpa mereka itu tidak akan menjadikan mereka goyah daripada terus istiqamah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menuruti perintahnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika mereka yang ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, lalu mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Kita ini adalah milik Allah dan Allah Ta'ala adalah pencipta kita. Maka ucapan yang seperti ini, tuan-tuan, terkandung padanya penyerahan sepenuhnya seseorang hamba itu kepada Tuhan penciptanya. Bila seseorang itu berkata inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, maka yang difahami daripada ekspresi tersebut, tuan-tuan, adalah penyerahan seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakannya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apakah yang lebih baik bagi ciptaannya tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala adalah milik kita. Allah taala adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang berada di dalam alam ini, termasuklah diri kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu yang berada di dalam alam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melakukan apa jua yang dikehendakinya pada pemilikannya. Maka tuan-tuan, apabila kita sebut inna lillah, sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah, maka pada ucapan tersebut terkandung padanya penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali, yakni dihisap pada hari akhirat kelak serta dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di atas perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan ketika di atas dunia. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita
akan dikembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. pada hari kiamat kelak, untuk dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap segala perbuatan yang telah kita lakukan ketika di atas dunia dahulu, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah yang perlu kita lakukan, tuan-tuan? Apakah yang perlu kita laksanakan apabila kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti mana yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan, hendaklah seseorang insan itu apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan musibah ke atasnya, maka hendaklah dia kekal tetap dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia kekal dalam melakukan ketaatan. Dalam masa yang sama dia sentiasa mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya akan kebaikan, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan timpakan musibah ke atasnya. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, difahami di sini bahawa apabila seseorang itu ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya, ditimpakan ibtila, bala oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya, maka itu tidak menunjukkan bahawa orang tersebut adalah orang yang keji, orang tersebut adalah orang yang banyak melakukan maksiat. La, tidak. Persepsi sebahagian manusia, tuan-tuan, di luar sana, mereka mengatakan bahawa apabila mereka menyangka bahawa apabila seseorang itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan musibah, apabila seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian demi ujian, musibah demi musibah yang berat ditimpakan ke atasnya, maka ini menunjukkan bahawasanya ada something wrong bagi orang tersebut. La haula wala quwata illa billah. Persepsi yang seperti ini, tuan-tuan, adalah persepsi yang batil, mardudi, persepsi yang tidak benar, bahkan tertolak. Kerana apa, tuan-tuan? Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, baginda sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu hebat. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang disebutkan tadi, may yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya akan kebaikan, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah ke atasnya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dalam sebuah hadis yang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling berat ditimpakan bala oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka adalah golongan para anbiya. Kemudian golongan yang kurang sikit martabatnya daripada golongan para anbiya, kemudian golongan yang lebih kurang lagi martabatnya daripada golongan yang kedua tersebut. Maka apa mesej yang nak disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tuan-tuan, daripada hadis tersebut? Yakni Rasulullah nak khabarkan kepada kita bahawa jangan kamu bersedih. Seolah-olah Rasulullah nak kata semikian, jangan sedih. Kalau kamu ditimpakan kesusahan, ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu bersabar di atas musibah tersebut. Kerana itu adalah tanda bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kebaikan yang besar bagi kamu. Jadi tanda seseorang itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya akan kebaikan yang besar adalah apabila Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah ke atasnya.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam sirah golongan para anbiya, kisah-kisah golongan para awliya, golongan para salihin, kita dapat lihat tuan-tuan bagaimana mereka ini tuan-tuan, masya-Allah, begitu berat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam ujian, dengan macam-macam musibah. Salah seorang di kalangan mereka tuan-tuan, iaitulah Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Nabi Allah Ayyub alaihi salam tuan-tuan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji pada dirinya, diuji pada family-nya, dan diuji pada hartanya. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asalnya Sayyidina Ayyub alaihi salam adalah seorang yang yang sihat wal afiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan penyakit kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Kemudian ahli keluarganya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala matikan anak-anaknya. Anak-anaknya itu mati disebabkan rumahnya roboh, lalu anak-anaknya itu berada dalam robohan rumah tersebut, ditimpa oleh dinding-dinding rumah, maka meninggal dunia. Kesemua anak Nabi Ayyub alaihi salam meninggal dunia. Kemudian harta-hartanya tuan-tuan musnah, terbakar. Subhanallahil azim. Beliau diuji, baginda Nabi Ayyub alaihi salam diuji pada diri beliau, diuji pada family beliau, dan diuji juga pada harta yang dimilikinya. Subhanallahil azim. Kita dapat lihat bagaimana Nabi Allah Ayyub alaihi salam walaupun begitu hebat, begitu teruk, begitu berat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tuan-tuan beliau tetap bersabar di atas apa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam diuji dengan penyakit tuan-tuan selama 18 tahun. 18 tahun diuji dengan sakit. Akan tetapi tuan-tuan harus kita ingat di sini, penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi Allah Ayyub alaihi salam selama 18 tahun itu tuan-tuan, menurut satu riwayat, ia bukanlah penyakit yang sehingga menyebabkan manusia lari daripada menerima dakwah baginda alaihi salatu wassalam. Penyakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam bukanlah dari jenis penyakit yang menyebabkan manusia lari daripada beliau. Tidak. Maka di sini tuan-tuan difahami bahawa tidak benar dakwaan sebahagian manusia yang mengatakan bahawasanya Nabi Ayyub alaihi salam ditimpa sakit pada jasad beliau itu, penyakit pada kulit beliau, sehingga luka-luka pada kulit beliau itu, kudis-kudis yang ada pada kulit beliau itu, ada padanya ulat, dan apabila ulat jatuh, maka beliau akan ambil semula ulat tersebut, lalu dimasukkan semula ulat itu pada kudis-kudisnya, lalu dia berkata, wahai ulat, makanlah kamu dari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepadamu. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah satu cerita yang tidak benar disandarkan kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Perbuatan sedemikian tuan-tuan adalah satu perbuatan yang jelas memudaratkan diri sendiri. Sedangkan tuan-tuan golongan para anbiya, mereka mengajarkan kepada umat mereka, la darara wala dirar. Jangan seseorang itu memudaratkan akan dirinya, dan jangan pula dia memudaratkan orang lain. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, cerita yang seperti itu, bahawasanya Nabi Allah Ayyub alaihi salam ditimpa sakit sehingga keluar ulat daripada jasad baginda, kemudian baginda ambil ulat tersebut, pegang ulat tersebut dan dimasukkan semula ke dalam kudisnya,
sambil dia berkata, wahai ulat, makanlah kamu dari rezeki yang telah Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu. Maka ini tuan-tuan, cerita yang seperti ini adalah cerita yang tidak benar, dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang betul adalah Nabi Allah Ayyub alaihissalam memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada jasad beliau itu, ditimpa sakit selama 18 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ayyub alaihissalam agar minum daripada dua mata air yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada satu tempat. Okey, ada dua pancutan mata air. Satu daripadanya itu baginda Nabi Allah Ayyub alaihissalam ambil daripadanya untuk diminum, dan satu lagi dibuat mandi. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang dialami oleh Nabi Allah Ayyub alaihissalam itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita dapat belajar di sini bagaimana sikap golongan para anbiya. Bagaimana sikap golongan kekasih Allah Subhanahu wa taala apabila mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala semikian. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat tuan-tuan, kalau kita lihat dalam perbahasan golongan para ulama ketika membahaskan tentang kewajipan-kewajipan hati, maka kita akan dapati bahawa salah satu daripada kewajipan-kewajipan hati yang digariskan oleh para ulama adalah bersabar. Sabar yang wajib itu tuan-tuan, kata ulama, ada 3. Iaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, sabar di atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atasnya. Ini 3 jenis sabar ni tuan-tuan. Ia adalah sabar yang wajib. Sabar yang wajib. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, perkara-perkara yang haram, dan sabar dalam sabar ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam melakukan ketaatan ini tuan-tuan, sebagai contoh, ada di antara ketaatan-ketaatan yang Allah Taala fardukan ke atas kita, ia perlu dilaksanakan pada waktu-waktu yang mencabar. Contoh tuan-tuan, solat subuh. Solat subuh wajib dilaksanakan pada awal pagi. Pada awal pagi. Kalau mereka yang berada di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di kampung-kampung, air sejuk gedi. Akan tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia adalah satu perkara yang bukan mudah untuk dilakukan, bangun di saat orang lain sedang tidur, kemudian awal pagi, kemudian pergi pula ambil wudu, membasahkan beberapa bahagian badan, beberapa bahagian jasad dengan air mutlak. Maka ini semua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu kepada mujahadatun nafas. Perlu kepada usaha mengekang nafsu. Okey, memaksa nafsu kita daripada memaksa nafsu kita untuk melakukan perkara tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nak laksanakan ibadat puasa, perlu menahan diri daripada makan dan minum, berlapar dan berdahaga, bermula dari terbit fajar sadiq sehingga terbenam matahari. Ia bukan perkara yang mudah tuan-tuan bagi sebagian manusia. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian, walaupun ia adalah satu perkara yang dibilang sukar, dianggap sukar oleh sebagian manusia, pun begitu tuan-tuan, demi mentaati Allah, maka seseorang itu tetap wajib melaksanakannya. Maka sabar di atas perkara tersebut.
maka insya-Allah kita akan beroleh pahala yang begitu besar. Di atas sabar yang telah kita lakukan itu, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kata ulama, man sabara zafir. Yani orang yang bersabar, maka dia akan beroleh keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar macam mana, tuan-tuan? Iaitulah dalam bentuk pahala yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari qiyamah. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manakala sabar yang kedua, sabar yang wajib juga adalah sabar dalam meninggalkan perkara-perkara maksiat. Sabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan hidup. Susah ya amat. Okey? Tak ada duit sebagai contoh. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia sedar dia adalah seorang yang susah, yang tak berduit, fakir, perut lapar sebagai contoh. Perlukan berduit untuk nak support, perlukan duit untuk nak sediakan makanan kepada anak-anak yang sedang lapar di rumah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahawasanya jalan pintas untuk mendapatkan keperluannya itu adalah dengan cara dia mencuri. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pun mencuri, wal iyadzu billahi min dzalik. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu perbuatan yang haram. Yang sepatutnya yang dilakukan oleh orang tersebut, hendaklah dia bersabar di atas melakukan perkara yang haram tersebut. Tahan dirinya itu daripada melakukan perkara haram tadi. Bahkan dia sentiasa memohon daripada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia, tuan-tuan, sakit. Bila sakit, tuan-tuan, Allahu akbar. Bila sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tahu bahawasanya, tuan-tuan, walaupun sakit tetap wajib laksanakan kewajipan. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia fed up dengan penyakit yang dialaminya itu, maka dia tinggalkan solat, dia tinggalkan ibadat-ibadat yang Allah Taala fardukan ke atasnya. Biasanya solat lah, tuan-tuan. Orang yang sakit ni, subhanallahil azim, ujian mereka adalah melakukan solat. Bukan satu perkara yang mudah. Berapa ramai di kalangan mereka-mereka yang ditimpa sakit di hospital ni, tuan-tuan, yang tidak tunaikan solat, wal-iyazu billahi min zalik. Sedangkan kalau ikutkan dari sudut hukum, selagi mana seseorang itu berakal, maka wajib ke atasnya untuk menunaikan solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, bersabar di atas musibah. Ini yang kita sebutkan pada awal tadi. Dan ini adalah topik perbahasan kita yang utama pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kaedah yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang saya bacakan pada awal tadi, may yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya akan kebaikan, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan timpakan musibah ke atasnya. Maka diketahui di sini, tuan-tuan, tanda seseorang itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya akan kebaikan adalah apabila Allah Taala timpakan ke atasnya musibah. Allah Taala timpakan ke atasnya ujian demi ujian. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat golongan para salihin,
mereka sangat-sangat suka, mereka sangat-sangat gembira dengan ujian yang Allah Ta'ala timpakan ke atas mereka. Sehingga kata ulama, urudul faqat a'yadul muridin. Urudul faqat a'yadul muridin, a'yadul muridin, yakni datangnya bala, turunnya bala, ia seumpama a'yad, ia seumpama perayaan bagi golongan-golongan yang golongan-golongan yang sentiasa hatinya itu terpaut dengan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Golongan para ahli sufi, di antara salah satu daripada sifat mereka, mereka bergembira apabila mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergembira apabila ditimpakan musibah ke atas mereka. Lihat kaedah yang disebutkan oleh para ulama, wurudul faqat a'yadul muridin, nuzulul bala farhatun lis-salihin. Turunnya bala itu ia adalah satu kegembiraan bagi orang-orang yang saleh. Mana tidaknya tuan-tuan, mereka tahu bahawasanya pahala bersabar di atas musibah itu adalah satu pahala yang begitu besar. Sehingga tuan-tuan, kata ulama, kalau seseorang itu diangkat hijab, lalu dia dapat melihat betapa besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada seseorang itu, pahala bersabar di atas musibah yang Allah Taala timpakan ke atas seseorang itu, maka nescaya dia akan sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditimpakan musibah ke atasnya siang dan malam. Kalau seseorang itu dapat melihat dengan matanya bagaimana hebatnya tuan-tuan, bagaimana hebatnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas mereka, bagaimana besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka di atas bersabar dengan musibah yang diturunkan itu, maka nescaya mereka akan sentiasa memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar ditimpakan musibah ke atas mereka siang dan malam. Kerana mereka tahu tuan-tuan, cara untuk dapatkan pahala bersabar di atas musibah ni tidak terlebih dahulu hendaklah mereka itu ditimpakan musibah. Kalau tak ditimpakan musibah, macam mana nak dapatkan pahala bersabar di atas musibah? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia ni tuan-tuan, ia adalah satu peluang pada hakikatnya. Peluang untuk seseorang itu dikurniakan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu pahala bersabar di atas musibah. Kemudian ia adalah satu peluang untuk seseorang itu dikifaratkan dosanya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Dan yang ketiga, ia adalah satu peluang bagi dirinya untuk diangkat darjatnya itu kepada darjat yang lebih tinggi. Maka tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat tiga perkara ini tuan-tuan, ia adalah satu perkara yang menenangkan hati kita. Dikurniakan pahala bersabar di atas musibah, yang mana pahala itu sangat-sangat besar. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dikifaratkan dosa-dosa yang telah lalu kita lakukan, dihapuskan dosa-dosa tersebut. Kemudian tuan-tuan yang ketiga, diangkat darjat kita kepada darjat yang lebih tinggi tuan-tuan. Maka tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallahil azim. Dunia ini seperti mana yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, ia adalah darul bala, ialah tempat Allah Subhanahu wa taala turunkan bala kepada hamba-hambanya. Dan subhanallahil azim, kata para ulama, dunia ini ahzanuha akthar min farahiha atau akthar min afrahiha. Dunia ini tuan-tuan
Siri-siri kesedihan yang kita alami di atas dunia ini pada secara umumnya lebih banyak daripada keseronokan yang kita alami di atasnya. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita di kalangan orang yang beruntung. Yaitu apabila turun musibah, kita bersabar di atas musibah tersebut, kekal melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berganjak. Okey? Tidak goyang orang kata, ataupun tidak goyah dengan musibah yang Allah Taala timpakan ke atasnya itu, bahkan tetap cekal di atas kesabaran dan kekal di atas ketaatan walaupun ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya orang yang rugi, tuan-tuan, orang yang rugi apabila ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tak mampu nak bersabar. Tak mampu bersabar, lalu dia mengeji dan mencerca takdir. Dia menyalahkan takdir. Dan lebih teruk lagi, tuan-tuan, apabila dia nisbahkan zalim bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan zalim itu adalah satu sifat yang ternafi daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dari sudut naqli ataupun aqli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Dan tidaklah Tuhanmu itu bersikap zalim terhadap hamba-hambanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang rugi, tuan-tuan, apabila ditimpakan musibah, dia gagal untuk bersabar. Bahkan lebih teruk lagi, tuan-tuan, dia mencela Allah. Dia maki Allah, wal iyadzu billahi min zalik. Kemudian, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disalahkan takdir. La haula wala quwwata illa billah. Maka sikap-sikap yang seperti ini, tuan-tuan, hendaklah kita jauhkan diri kita daripadanya. Sepatutnya, tuan-tuan, kita bila ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang saya sebutkan tadi, apakah sikap kita yang sepatutnya? Iaitu kita kekal di atas taat dalam keadaan kita mengharapkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekal di atas taat dan dalam masa yang sama kita mengharapkan ganjaran yang besar, ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, tuan-tuan, di mana ada seorang lelaki ni, tuan-tuan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di mana jasadnya itu, kedua tangannya itu kudung, begitu juga dengan kedua kakinya kudung. Sudahlah kudung dua tangan dan kakinya, kemudian, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diuji pula dengan penyakit kusta. Subhanallah. Dan akhirnya, tuan-tuan, dia disebabkan keadaannya begitu teruk, lalu dia diasingkan daripada masyarakat dan dibiarkan di tepi jalan begitu saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hari, tuan-tuan, ada seorang lelaki lalu di hadapan lelaki tersebut. Lelaki itu ketika itu ada seekor burung yang sedang mematuk kulit kepalanya. Dia nak halau pun tak boleh nak buat macam mana, sebab tak ada tangan dan kakinya kedua kudung. Lalu dia biarkan sahaja. Dan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi lidahnya ketika itu kelihatan sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lelaki yang melihat keadaan seorang yang melihat seorang lelaki lain yang melihat lelaki tersebut, dia berkata, Masya Allah, hebatnya orang ini, dia mampu bersabar sampai ke tahap ini. Lalu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata lelaki tersebut,
Alhamdulillahilladzi ja'ala qalbi khashi'an wa lisani dhakira wa badani 'alal bala'i sabira. Ilahi law sababta 'alayya al-bala'a sabba mazdattu fika illa hubba. Allahu akbar. Bermati Allah Subhanahu wa taala, lelaki yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tadi langsung terus berkata, Alhamdulillahilladzi ja'ala qalbi khashi'a. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hatiku khusyuk. Sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lisani dzakira. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan lidahku sentiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa badani 'alal bala'i sabira. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menjadikan jasadku, badanku ini bersabar di atas bala yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atasku. Lalu dia berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, law sababta 'alayya al-bala'a sabba. Walau bagaimana berat sekalipun bala yang engkau timpakan ke atasku, mazdattu fika illa hubba. Tidak ada yang bertambah pada diriku terhadapmu melainkan cinta kepadamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana apabila seseorang itu benar-benar memahami erti sabar di atas musibah, maka walau berat macam mana sekalipun musibah yang Allah Ta'ala timpakan ke atasnya, maka dia akan tetap terus bersabar di atas musibah tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang wanita diceritakan, tuan-tuan, dia diuji dengan sakit. Sakit yang ditimpakan kepadanya itu adalah sakit gila. Yakni bila dia gila, tuan-tuan, maka dia akan dedahkan auratnya. Lalu dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengadu halnya itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mahu, kamu bersabar dan bagimu syurga. Allahu akbar. Apa Rasulullah kata? Kalau kamu mahu, kamu bersabar dan bagi kamu ada syurga. Tapi kalau kamu mahu, aku boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan kepadamu. Jadi, tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, wanita ini seolah-olah diberikan dua pilihan. Nak kekal sabar di atas penyakit yang sedang dialami ini dan baginya syurga, ataupun dia sembuh daripada penyakit tersebut. Wanita ini, tuan-tuan, wanita yang cerdik. Dia tahu tentang dia lebih memikirkan hal keadaannya setelah kematiannya berbanding dia memikirkan tentang apa yang sedang dialami sekarang ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang berlaku? Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pun berkata, ya Rasulullah, aku memilih untuk bersabar. Akan tetapi aku ada permintaan. Setiap kali aku ditimpakan penyakit, bila datang penyakit tersebut pada diriku, maka aku akan dedahkan auratku. Maka pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar apabila aku ditimpa penyakit tersebut, bila penyakit tersebut datang, aurat aku terjaga daripada dilihat oleh orang-orang yang haram melihatnya. Maka Rasulullah berkata, maka Rasul SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut apa yang diminta oleh wanita tersebut. Maka bermula pada hari tersebut, tuan-tuan, subhanallahil azim, walaupun dia masih lagi ditimpa dengan penyakit gila tersebut, akan tetapi dia tetap auratnya itu terjaga sepenuhnya. Subhanallahil azim. Ini berkat doa baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
apabila seseorang itu ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama tuan-tuan, di antara salah satu daripada usaha yang boleh dilakukan oleh seseorang itu untuk merawat sakitnya itu, yang pertama adalah dengan mengucapkan istighfar sebanyak 300 kali. Ucapkan istighfar 300 kali. Sebagai contoh, dia sebut Allahumma ghfirli walil mu'minina wal mu'minat, ataupun Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat, Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Ataupun kalau dia tak ingat yang tu, dia boleh baca astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih 300 kali. Kemudian dia bersedekah. Dia berikan sedekah kepada orang fakir yang sangat-sangat berhajat, yang sangat-sangat sedih. Okey, fakir yang sangat susah. Dia cari orang fakir yang macam tu, yang sangat-sangat memerlukan dan keadaannya itu sangat-sangat teruk, maka diberikan sedekah kepada orang tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah dengan barakah istighfar dan barakah barakah istighfar dan barakah sedekah tadi ni tuan-tuan, Allah Taala akan kurniakan kesembuhan kepada penyakitnya itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dau mardakum bis sadaqah, hendaklah kalian merawat orang yang sakit di kalangan kalian dengan sedekah. Maka di sini tuan-tuan difahami bahawa Rasulullah ajarkan kepada kita bahawa di antara penawar bagi penyakit yang kita alami tuan-tuan, penawar itu ada dua. Ada penawar yang zahir dan ada penawar yang batin. Kalau penawar yang zahir ni tuan-tuan, kita pergi ke jumpa doktor dan kita ambil ubat, kita makan ubat. Okey, itu yang zahir. Akan tetapi tuan-tuan, di sana ada penawar yang batin, yang bersifat batin. Sumpama apa? Sumpama sedekah tadilah. Sedekah bila kita ditimpa sakit, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit-penyakit yang tertentu, maka sedekahkan harta kita kepada golongan fuqara, kepada golongan fakir miskin, golongan yang berhajat sungguh-sungguh tuan-tuan. Istighfar 300 kali. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beri sedekah kepada orang fakir. Dengan niat dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dengan barakah sedekah itu Allah Taala akan kurniakan kesembuhan kepada kita. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tuan-tuan kata ulama, di antara salah satu amalan yang boleh kita amalkan kalau kita ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, banyakkan zikir la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Zikir ini tuan-tuan, ia adalah satu zikir yang bermanfaat untuk menyembuhkan 90 penyakit. Okey, ia bermanfaat untuk menyembuhkan 90 penyakit, dan sekurang-kurang sakit yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekurang-kurang sakit yang dapat sembuh dengan amalan zikir ini tuan-tuan adalah alham, iaitu kesedihan, duka cita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita ditimpa sakit, maka hendaklah kita banyakkan zikir la haula wala quwwata illa billah, banyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluarkan sedikit daripada harta kita, dan kita sedekahkan harta tersebut kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tinggal satu lagi perkara tuan-tuan, iaitu kita harus ingat bahawa segala amal kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ini tuan-tuan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
sekiranya akidah kita bertentangan dengan akidah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya orang yang akidahnya benar, akidahnya selari dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diterima amal ibadatnya. Maka tuan-tuan, supaya amal kebaikan dan amal ketaatan yang kita lakukan di atas dunia ini dikurniakan, diganjari pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berpegang teguh dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara pegangan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak ada keraguan pada kewujudannya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan bagi kewujudannya, dan Allah Subhanahu wa taala tiada akhir bagi wujudnya. Allah Subhanahu wa taala maha kekal dan tidak akan binasa. Allah Subhanahu wa taala maha tunggal dan tidak ada pencipta selainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya, kerana setiap yang berhajat itu lemah, dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Dan juga wajib kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Allah Ta'ala maha berkehendak, dan kehendaknya tidak berubah, kehendaknya pasti terlaksana. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui akan segala sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang terselindung daripada pengetahuan Allah. Dan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala maha berfirman, Allah Ta'ala maha hidup, dan hidupnya tidak seperti hidupnya kita. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kegelapan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara yang besar seumpama gunung, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perkara-perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara yang kecil seumpama semut dan habuk, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perkara-perkara yang kecil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang berada di dalam alam ini, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah yang enam. Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya anggota badan yang besar maupun anggota badan yang kecil. Bahkan i'tiqad yang benar seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akidah yang benar. Akidah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayuh sama-sama kita tulis pada ruangan komen, Allah ada tanpa tempat. Tulis tuan-tuan. Pada ruang komen, Allah ada tanpa tempat. Kerana tuan-tuan, ucapan tersebut adalah satu ucapan yang baik. Satu ucapan yang padanya terkandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini merupakan akidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah umat Islam, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat tuan-tuan, kita berpegang teguh dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pegangan kita, akidah Nabi kita adalah Allah ada tanpa bertempat. Allah Ta'ala bukan duduk bersemayam di atas arash, Allah Ta'ala bukan di langit, Allah Ta'ala bukan di bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berada di mana-mana, kerana bertempat itu adalah sifat bagi makhluk. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka subhanallahil azim, tuan-tuan, saya teringat tuan-tuan kisah seorang pemerintah di mana dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu perkara, dan dia sedih. Dia sedih tuan-tuan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, lalu dia berkata kepada menterinya, wahai tuan-tuan sekalian,
cuba tuan-tuan tuliskan sesuatu kepadaku yang kalau aku membacanya maka aku akan menjadi gembira. Yang ini ketika mana aku sedih. Dan kalau aku membacanya ketika mana aku sedih, kalau aku membacanya ketika aku gembira, maka aku akan menjadi sedih semula. Maka ada seorang lalu menulis, seorang menteri dia tulis, al-waqtu yamdi. Yani waktu itu akan berlalu. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitulah kehidupan kita di atas dunia ini, tuan-tuan. Ada pasang surutnya. Langit tidak memanjang dalam keadaan cerah terang. Boleh jadi akan hujan pada tengah hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apabila seorang itu ditimpakan musibah, dia kena set minda dia. Waktu yang sedang aku hadapi ini, ia akan berlalu. Maka itu akan meringankan kita, tuan-tuan. Dan kita yakin bahawasanya setiap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas kita, itu adalah yang terbaik bagi diri kita. Kerana Allah Taala yang menciptakan kita, Dia adalah pencipta bagi kita. Maka Dia lebih tahu apakah yang lebih baik bagi diri kita, tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita ditimpa musibah oleh Allah Taala, sebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, kekal di atas taat. Jangan kita goyah, jangan kita goyang dengan musibah itu. Bahkan hendaklah kita bersemangat lagi dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita begitu mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan istighfar, berikan sedekah kepada orang-orang yang fakir. Maka insya-Allah dengan barakah amal-amal soleh yang kita lakukan itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat musibah tersebut daripada kita, tuan-tuan. Kalau kita sedih, minum air teh. Tapi air teh yang telah pun diletakkan dalamnya itu za'faran. Okey, za'faran. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris safran. Okey, safran ni, tuan-tuan, dia halus je, dia macam bulu-bulu halus. Ia daripada sejenis tumbuhan. Safran ni, tuan-tuan, di antara kelebihannya, ia yufrihul qalb. Ia akan mengembirakan hati seseorang itu. Jadi kata ulama, kalau seorang itu sedih, dia bermuram durja sebagai contoh, maka sediakan buat air teh dan celupkan za'faran ataupun safran tadi, tuan-tuan, dalam air teh tersebut. Kerana apa, tuan-tuan? Faedah safran ni, tuan-tuan, selain daripada ia memberi manfaat kesihatan yang lain, ia, kata ulama, yufrihul qalb. Yani ia mengembirakan hati seseorang itu. Bukan maksud sini bila minum air teh tersebut terus rasa riang gembira, rasa terapung-apung di atas udara. Tak. Maknanya di sini dia akan ringanlah sikit kesedihan yang sedang ditimpanya, yang sedang dirasainya tersebut. Maka ini boleh kita amalkan. Ambil air teh, okey, celup dengan safran, lalu minum. Jadikan ia sebagai amalan kita dalam ketika mana kita sedang sedih itu. Maka insya-Allah ia akan mempercepatkan hilangnya kesedihan tersebut daripada diri kita, insya-Allah. Okey. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Cukuplah untuk setakat ini, tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali, kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.